Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tetapi engkau, wahai si miskin, akan terputus semua kekuatanmu, dan engkau akan dikhianati dan ditinggalkan oleh semua teman-temanmu. Sehingga kerana itu engkau menjadi miskin di dunia dan mendapat seksa pula di akhirat. Kuburmu akan menghimpitmu sehingga terkecai-kecai tulang belulangmu, dan engkau menjadi bisu, tidak tahu apa yang hendak dijawab kepada Munkar dan Nakir. Engkau terus terseksa dalam kubur, serta dibukakan bagimu pintu ke dalam api neraka. Datang kepadamu sejak dalam kubur lagi seksanya dan panasnya. Wahai kaumku, perbaikilah kelakuanmu di kampung dunia lagi, supaya terselamat agamamu, zahir dan batinmu, sehingga didirikan di hadapan Tuhan. Ketika itu akan terangkat hijab dari kedua belah matamu dan dari hatimu dan telingamu. Lalu disuapkannyamu dan ditambah pula buatmu kekuatan atas kekuatan, pandangan hati atas pandangan, umur atas umur, kekal atas kekal, rezeki atas rezeki. Dia selalu mensyukuri usahamu, memuji kebaikan adatmu. Dinamakanmu orang yang bersyukur selepas dinamakanmu seorang yang sabar, berakal dan beragama, serta diubahmu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tiada mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka dahulu. Kelakuan yang jahat itu dapat diubah dengan mengikut hukum syarak. Begitu juga dengan ilmu dan takdir. Seolah-olah mereka sekalian dibius untuk dipotong tangan dan kaki mereka, yang biasanya dilakukan bila hendak dipotong anggota yang rosak pada badan. Diberinya obat bius itu, tiada gerakkan lagi, tiada tanya kenapa dan bagaimana. Hilanglah akal, yakni akal manusia, sehingga apabila habis kuatnya obat bius itu dan badan itu telah merasakan apa yang biasa dirasakan sebelum bius itu, datanglah kelembutan Tuhan mereka, membawa perubahan yang perlu dengan ungkapan makan selepas lapar, minum selepas dahaga, pakai selepas telanjang, yakni selama engkau masih dalam perjalanan. Dia menyuruhmu supaya menyedikit sehinggalah terpadam semua keinginan syahwatmu. Meskipun engkau berikan hukum ini haknya dengan mengikuti perintah syariat dan menjauhi larangannya. Semua hari-hari ini berjalan, sedang langkah-langkahmu terus mendekatmu kepada Allah Ta'ala dengan berlakunya malam dan mendatangnya siang. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita semua
Kalau sebelum ini kita bicarakan jalan-jalan untuk mendapat petunjuk, jalan-jalan untuk mendapat hidayah, jalan-jalan terangkat hijab, dan juga peranan yang perlu dilakukan sesudah Allah mengurniakan kebaikan dan ketaatan. Maka ini Syekh menyebut tentang siapakah orang yang paling miskin sekali dan keadaan orang yang miskin ini. Kemudian nasihat Syekh Abdul Qadir supaya memperbaiki diri, menambahkan ketaatan, melaksanakan kebaikan dan faedah-faedahnya. Kemudian beliau mengajar bagaimana hendak mengubah perangai kita, mengubah sikap kita, mengubah kejahatan kita pada kebaikan dan kelebihan dan keutamaannya. Ini beberapa perkara yang nak disampaikan. Yang pertama, bila beliau menyatakan, wahai si miskin, keadaan kamu, wahai orang miskin, ketika mana kamu terputus segala sebab, musabab, teman, taulan, terputus daripada semua keluarga kamu, waktu mana kamu dimasukkan dalam kubur. Kenangi waktu ini. Bagaimana kata seorang sahabat Nabi SAW, hari yang paling miskin aku, hari aku diletakkan dalam kubur. Maksudnya kita tak akan ada apa-apa. Ya, di sini kita rasa kita ada ramai atau banyak perkara yang menemani kita. Harta kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, orang-orang yang mengenali kita, segala-galanya kita ada. Kat sini kita cuma rasa miskin untuk kita dapat semua benda tu. Kat sana kita benar-benar miskin untuk kita merasakan perlunya kita pada suatu perkara. Di sini kita rasa kita ada semua, tapi perasaan tu macam miskin. Nak lagi, tak cukup. Yang sebenar-benar kita miskin waktu mana kita diletakkan dalam kubur. Bayangkan dicabut semua hak kita dan kepunyaan kita. Dipakaikan sesuatu yang tak pernah kita bercita-cita memilikinya atau membelinya, walau sebanyak segunung duit kita, iaitu kain kafan kita. Tak pernah ada orang merancang dengan duitnya nak beli kain kafan secara umum. Dan tak pernah pun seorang bercita-cita dia nak pakai kain kafan. Cita-cita itu tak ada pada manusia. Ada tak orang berani berjalan dia pakai kain kafan? Tak akan. Tetapi itulah pakaian sebenar kita. Akhirnya kita akan mati. Dicabut semua hak milik kita. Daripada IC kita, surat beranak kita, sudah menjadi CJ kelahiran kita, bertukar menjadi CJ kematian. IC kita pun dah dipotong. Lalu semua hak pemilikan kita telah digugurkan. Semua harta itu tidak lagi dinamakan harta kita, tapi harta pusaka. Tergantung harta itu untuk diserahkan pada pemilik baru, yang ternyata kita bukan salah seorangnya. Ia semua waris yang hidup. Maka dicabut hak kita dan ditanggalkan semua pakaian kita dan dipakaikan kita dengan kain kafan. Ini kain-kain orang miskin. Orang miskin yang sebenar. Kalau kamu masih memakai pakaian-pakaian ahli dunia, kamu belum miskin, walaupun kamu rasa miskin. Miskin sebenar ketika mana kamu memakai kain kafan. Kamu terputus daripada segala bantuan. Akhirnya kita letakkan dalam kubur. Waktu diletakkan dalam kubur, seluruh manusia yang ataupun mana-mana orang yang mendatangi kita meninggalkan kita untuk menyempurnakan lagi keadaan miskin kita, tidak berteman. Sebab orang miskin last kali yang akan hilang daripadanya ialah temannya. Last kali. Kalau dia hilang harta sekian, dia mungkin ada teman 3-4 orang lagi yang sama miskin macam dia, mungkin. Tapi benar-benar kita akan hilang nanti ialah teman kita yang datang hantar kita ke kubur, kemudian mereka tinggalkan kita bersendirian.
Maka ketika itu datanglah Munkar dan Nakir, bersoal jawab dengan kita, bertanya kepada kita, kalau sekiranya seseorang ini dahulu bukanlah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya melakukan maksiat yang banyak, bukan melakukan dosa-dosa yang telah dijelaskan hukumannya dalam kubur. Waktu mana Nabi SAW melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi dipertontonkan dengan azab kubur. Azab orang yang berenang dalam lautan darah, sungai darah, kemudian direjam dengan batu ke dalam mulut. Itu azab orang yang makan riba. Azab orang yang memfitnah manusia, diguntingkan bibir dan lidahnya. Melihat azab orang yang mencakar mukanya sendiri dengan kuku daripada tembaga sehingga memisahkan daging dan tulangnya. Azab bagi orang yang mengumpat, yang memfitnah. Dan azab-azab lain yang Rasulullah melihat, azab orang yang berzina, azab orang yang minum arak, azab orang yang tidak solat. Bagi seorang lelaki yang berbaring, seorang lagi bangun lalu menghempapkan batu atas kepalanya sehingga hancur. Kemudian diulang dan diulang. Maka bila Rasulullah tanya, siapa ini? Orang yang tidak solat. Dihancurkan kepalanya kerana alasan-alasan tak solat semua dekat kepala dia, bukan kat badan dia. Kenapa tak solat? Sibuk lah. Kenapa tak solat? Ada kerja lah. Kenapa tak solat? Esok solat lah. Kepala pun beri alasan, maka hancur kepala. Azab orang yang makan harta anak yatim sehingga perutnya membuncit, menggunung, dan lain-lain azab yang banyak yang Rasulullah tengok. Maka siapa pun yang buat kesalahan-kesalahan ini, maka azab ini menanti mereka. Bagaimana himpitan kubur sehingga berkecai tulang belulangnya, bagaimana ketidakmampuannya, bisu mulutnya untuk menjawab soal jawab Munkar Nakirnya, sehingga diletakkan dia dalam keadaan azab yang berterusan. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sehingga Allah bangkitkan dia pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan api neraka dipertontonkan kepadanya pagi dan petang. Jadi Allah tunjukkan ni api neraka pada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Jadi di sana Allah Ta'ala sebut, dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ada orang yang selamat daripada azab kubur. Ada 5 golongan yang pasti terselamat, yang disebut secara umum, seperti orang yang mati berperang pada jalan Allah, orang yang mati dalam keadaan menjadi golongan murabit yang menjaga, yang berada di kem-kem, yang menunggu arahan untuk berperang, yang menjaga sempadan negara daripada dicerobohi oleh orang-orang kafir. Ini panggil murabit. Antara yang tidak dikenakan azab kubur. Dan orang yang membaca surah Al-Mulk. Siapa yang membaca surah Al-Mulk maka terselamat daripada azab kubur. Sebagaimana kita sebut, ada 4 surah yang Rasulullah SAW sentiasa baca sebelum tidur. Itu surah Al-Mulk, surah Alif Lam Mim As-Sajdah, surah Az-Zumar, dan surah Al-Isra. Ini 4 surah yang Rasulullah baca sebelum baginda tidur. Di antara surah itu yang paling utama ialah surah Al-Mulk. Kerana Nabi SAW menamakan Al-Mulk sebagai Al-Munjiyah. Al-Munjiyah yakni penyelamat. Dan Nabi menamakannya sebagai Waqiyah, artinya benteng, supaya kita tidak tidur melainkan dengan surah Al-Mulk dibaca.
Dan bila Rasulullah sendiri menyebut antara orang yang terselamat daripada azab kubur itu ialah orang yang mati hari Jumaat dan malamnya. Sebagaimana hadis yang menyatakan man mata yaumal jum'ati aw lailataha waqahu Allahu fitnatal qabr. Siapa yang mati hari Jumaat atau malam Jumaat, Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Dan yang kelima ialah orang-orang yang mati kerana penyakit perut atau penyakit-penyakit yang dikiaskan oleh ulama, penyakit-penyakit yang sudah menjadi kafarahnya di dunia, seperti kanser, seperti penyakit kencing manis, penyakit taun. Ini penyakit yang menjadi kafarahnya di dunia. Maksudnya Allah membersihkannya daripada dosa. Penyakit-penyakit yang kita sebut dalam kategori tak ada ubat. Walaupun hadis menyebut tentang penyakit al-batn, siapa yang mati kerana penyakit perutnya, maka dia akan diselamatkan daripada azab kubur. Baik, ini mujmal ataupun ringkasan 5 golongan yang terselamat daripada azab kubur. Tetapi secara umum, yang terselamat daripada azab kubur ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang sentiasa memperbanyakkan kebaikan dan ketaatannya pada Allah dan menjauhkan dirinya daripada kejahatan dan maksiat. Sebab maksiat-maksiat ini kita tak tahu mana satu sebab azab kubur. Dan kalau kita baca hadis tentang azab-azab kubur ini, ada orang baik tapi masih kena azab kubur. Disebut dalam hadis tentang seorang lelaki yang diazab, dipukul oleh malaikat. Lalu dia bertanya, wahai malaikat, kenapa kamu pukul aku? Aku tak pernah berzina, tak pernah menarak, tak pernah berjudi, tak pernah buat maksiat. Tak ada maksiat aku buat. Lalu jawab malaikat, marabta bimazlumi falam tansurhu. Kamu pernah melihat orang yang dizalimi, kamu tak tolong. Dia baik, bagus, orangnya dermawan, orangnya qiyam, orangnya siyam, puasa, orangnya baca Quran. Tapi bila dia tengok orang dizalimi, dia diam je. Tentu kalau kita tengok orang zalim, kita diam. Orang yang dizalimi, kita tak tolong. Kena azab kubur, bagaimana orang yang zalim? Kita yang kalau kita baik ni, insya-Allah jaga salat Jumaat, umrah haji pergi. Tapi tengok ada orang kena zalim, kita diam je. Tak cakap apa, tak buat apa, tak ingkar. Melihat orang yang dizalimi, yang perlukan simpati, yang minta tolong. Walau kita waktu tu boleh tolong dia, lalu kita tak tolong, kena azab kubur. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Walaupun kita dah bagus, ada orang yang kita tahu bila Rasulullah menyebut dia ni baik tapi dia suka mengumpat orang, mengadu domba, kena azab kubur. Bila Rasulullah lalu kawasan perkuburan, Nabi mendengar azab kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dua-dua kubur ini mereka sedang diazab pada perkara yang mereka sangka tidak besar. Apa sangat dosa ni? Mereka sangka tak besar, walau di sisi Allah besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu kubur ni dia suka mengadu domba. Mana suka menjadikan orang berbalah. Dia cerita si A macam ni, beritahu pada si B, dia cerita kepada si B, si A buat macam ni untuk berbalah. Pengadu domba, namimah. Dia cerita hal orang ni supaya ni marah. Cerita hal ni supaya orang ni marah. Umpama ni cerita teman Ali kata kat kau ni orang yang buruk sekian-sekian. Dia pergi kat Ali pula, dia kata Ali, Man cakap kat kau sekian-sekian. Bergaduh Ali dengan Man ni sebab ada pengadu domba ni. Dia mengadu domba. Orang ni yang mengadu domba, azab kubur sedang menanti mereka. Kita menjadi sebab dua orang berbalah. Padahal kita sepatutnya menjadi pendamai walaupun kita terpaksa berbohong. Tuan-tuan, berbohong untuk mendamaikan dua orang berbalah tidak salah dalam Islam. Bahkan ia di antara benda yang dibenarkan.
maslahah yang digalakkan. Fayammi khairan, kata Nabi SAW, lalu menyebabkan kebaikan berlaku antara duanya. Artinya kalau suami isteri bergaduh, ni ada orang tengah ni yang tolong bantu, yang ni beritahu, dia kata suami kau tu sayang lagi kat kau, hari tu je dia marah sikit, sayang, dia pengislah, padahal tak pun. Lepas tu dia beritahu pula pada suami orang ni, isteri kau tu macam tak ada hidup tanpa kau, sebut nama, yang menyebabkan mereka berbaik. Bukan jenis jadi orang tengah ni untuk runtuhkan lagi cepat rumah tangga. Itu panggil pengadu domba, namimah. Maka pengadu domba ini akan diazab dalam kubur walau dia orang baik. Dan Rasulullah menyebut golongan kedua yang kena azab kubur, fakana la yastabri bi baulihi, yang tak suci basuh kencing. Orang ni baik tapi bila dia kencing dia tak istibrak. Istibrak maksudnya tak berdehem dulu, dia tak urut. Dia ada kaedah kita bila mana kita kencing, supaya kencing tu keluar betul. Kencing pertama berdehem macam tu. Yang kedua dengan melakukan urutan pada pangkalnya. Tekan sikit, tekan, masaj, buat urutan sikit, bukan suruh urut sejam. Sikit tolak 1, 2, 3. Berdehem pun taklah sampai dah jadi macam kuaya dalam tandas tu, berdehem. Dan 3 kali paling kuat dah. Maka itu dipanggil istibrak. Kalau berlaku apa pun kita dah tak berdosa, kita dah tak salah, kita dah buat istibrak. Ini yang jenis kencing pakai jentik-jentik terus, pun jenis kencing tak basuh lagi teruk lah. Walaupun dia baik, dia azab kubur. Bukan bererti lepas tu dia akan masuk neraka, tak. Tapi ini azab kubur. Azab kubur satu hal, neraka satu hal lain. Tuan-tuan kena faham, azab kubur ni satu hal. Dia satu perkara yang kita perlu hadapi. Dan neraka cerita lain. Neraka pada timbangannya. Azab kubur bukan pada timbangan amalan. Pada amalan tertentu yang akan dihukum. Adapun akhirat kelak pada timbangan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya masuk syurga. Siapa yang timbangan kejahatannya banyak masuk neraka. Siapa yang sama timbangannya maka dia tunggu syafaat. Atau dipanggil ashabul a'raf. Tunggu dulu sampai ada penyebab yang menguatkan antara salah satunya. Tapi azab kubur satu perjalanan yang akan dilalui dengan bentuk-bentuk kesalahan tertentu. Kerana azab kubur ini bagi orang beriman menjadi kafarah pada dosa mereka, untuk mereka tidak diazab dalam neraka. Tapi ia menakutkan azab kubur. Dan bagi orang kafir itu permulaannya. Orang kafir permulaan. Sebab itu orang kafir dalam kubur cuma dibukakan padanya pintu neraka. Jadi waktu dalam kubur dia akan dibuka pintu neraka. Kan dia memang ahli neraka. Tetapi kalau sekiranya orang beriman tapi ada dosa, dibukakan pintu syurga, dibukakan pintu neraka, dua-dua. Adapun pintu syurga supaya dia bergembira, adapun pintu neraka sebagai ingatan pada dia atas kecuaian dulu dia buat. Karena itu dia bercita-cita supaya orang yang hidup menghantar pahala padanya. Apa yang disebut sebagai penyebab atau jariah kebaikan dia. Kan itu kita orang yang hidup masih punya tanggungjawab pada orang yang mati, khususnya ibu ayah kita. Kerana kita tak tahu keadaannya untuk kita terus menyampaikan kebaikan padanya. Sambung kebaikan dia. Antara pahala yang memang pasti sampai pada si mati ialah pertama menyambung kebaikan dia pernah buat. Apapun kebaikan ayah kita, mak kita, abang kita, dia pernah buatlah dulu. Ni ayah kita suka belanja orang makan, kita ulang balik. Ia jariah dia bagi, kebaikan jariah dia. Yang kedua, yang akan sampai kepada si mati secara pasti ialah bersedekah bagi pihak dia. Sedekah. Tadi sambung kebaikan dia. Tak kira baik dia buat apa, sambung dia. Dia suka mengaji, kita ambil kitab dia, sambung mengaji dia. Sambung belajar. Yang kedua kita sebut ialah sedekah.
Maka ini pasti sampai padanya. Dan yang ketiga ialah menghubungkan silaturahim daripadanya. Artinya ayah kita, mak kita, abang kita, kakak kita, dia ada silaturahim dia. Hubung ni, silaturahim tu. Yang dulu dia hubung. Maka kita tolong hubung balik. Ayah kita sukanya pergi rumah mak saudara kita. Itulah tempat lepak dia. Ni kalau ayah bergaduh dengan mak, dia pergi lepak dengan mak, kakak saudara dia ataupun kakak dia lah, mak saudara kita. Itu tempat yang memang ayah kita suka. Ataupun ini mak kita kalau gaduh dengan ayah kita ni, lari ke rumah adik dia. Dia lepak situ misalnya. Maka kita menghubungkannya. Cari orang-orang yang mak ayah kita dekat secara silaturahim. Ini pasti pahala sampai. Dan yang keempatnya ialah mengenali semula kawan-kawannya yang dah mati. Cari kawan dia. Hubung kawan dia. Apa yang kita sebut ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang Rasulullah suruh kita buat. Dan si mati ini, nama mak ayah kita, dia ada kawan. Maka cari kawan dia. Sebab tak ada pun orang melainkan dia ada kawan. Kita hidup ni tak sempurna kalau tak ada kawan. Hatta para Nabi pun ada sahabat dia. Jangan kata kita. Rasulullah SAW, bahkan para anbiya, semua ada sahabat. Kawan-kawan dia. Maka cari kawan-kawan dia untuk sampaikan kebaikan ayah kita. Ini sebab. Dan yang kelima ialah sempurnakan apa niat kebaikan yang dia pernah nak buat tapi tak boleh buat. Dia ada niat nak buat baik. Aku ni nak tolong orang tu, aku ni, dia adalah kadang-kadang kita sembang dengan orang kita sayang ni, dia ada planning dia nak buat baik. Aku ni kalau sembuh sakit, aku nak pergi baiki masjid tu. Aku ni kalau dapat duit EPF ni, aku nak derma rumah anak yatim ni, aku nak. Dia ada niat dia. Ada nazar dia mungkin. Kita pun tak tahu niat ke dia nazar. Wallahu a'lam. Tapi dia cenderung bercakap tentang hal itu. Lalu kita tolong buat. Kalau dia dulu waktu arwah ni hidup, dia pernah cakap, surah tu kecil lah, aku nak sambung lah. Kita sambung. Maka pahala dapat pada dia. Dan ini 5 perkara yang pasti dapat. Dan antaranya lagi para ulama sebut yang memang pasti dapat ialah doa padanya. Yang keenam, doa. Doa pada orang mati ni sampai. Doa keampunan. Sebab Nabi SAW waktu mengkebumikan seorang, Nabi kata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih. Mohonlah ampun untuk si mati kamu dan doakan untuknya supaya dia tabah menghadapi munkar dan nakir. Kita doa, ya Allah, kurniakan kemuliaan, darjat, pengampunan, rahmat kepada fulan bin fulan orang yang kita sayang. Artinya kita doa, Allah marham mautana, ya Allah rahmatilah orang-orang mati di kalangan kami. Di antaranya apa yang Allah ajar, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang masih hidup berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Maka doa ini sampai. Dan ada pun perkara yang dikhilaf ulama, iaitu membaca Al-Quran dan disampaikan pada si mati. Ini khilaf ulama. Tapi jumhur ulama kata sampai. Si ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hadiahkan pada si mati sampai. Ini pandangan jumhur ulama. Tapi segelintir ulama kata tidak sampai. Segelintir. Kebanyakan ulama kata sampai. Dan kita berpegang dengannya. Iaitu ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sampai pada si mati. Dan ini yang kita patut buat. Kerana kita kena ingat, kita dah sebut tadi, hari paling miskin, hari kita masuk kubur. Memang tak ada apa kita. Zero. Melainkan orang yang ada amal soleh. Dan orang-orang yang terkena azab kubur disebabkan kesalahan tertentu. Kadang orang masuk kubur ni ada, kita katakan 4 golongan manusia yang masuk kubur. Yang pertama yang kafir. Itu maklum, azab berterusan sampai hari kebangkitan. Tidak diringankan azab walau sedikit pun.
Kerana itu mereka begitu takut bila terbangun ataupun bila berlaku tiupang sangka kala kedua yang dihidupkan, dibangunkan semula, dibangkitkan daripada kubur. Kerana mereka tahu azab itu lebih dahsyat menanti mereka, ini akhirat. Yang kedua ialah orang beriman yang tulen, yang baik, yang soleh, yang meninggalkan perkara maksiat, sentiasa buat taat. Ini syurga. Dan yang ketiga ialah orang yang baiknya banyak daripada jahatnya. Baik dia banyak pada jahat. Dia baik tapi ada jahat juga. Yang kita sebut kejahatan yang juga penyebab dia kena azab kubur. Dia baik, orangnya baik, mungkin semayang, puasa, semua jaga, tapi adalah benda tertentu kejahatan berlaku. Termasuk saya sebut tadi, dia mungkin suka mengadu domba, atau mungkin dia ni tengok orang kena zalim, dia diam. Apatah lagi dia menyokong kezaliman, lagi teruk. Tapi dia baik. Dia bagus hal lain. Bab-bab ni dia terlepas pandang. Dan golongan keempat yang masuk kubur ni ialah jahatnya banyak pada baik dia. Jahat adalah baik sikit-sikit, tapi umumnya jahat. Semayang tidak, ni kita panggil orang fasik. Semayang tidak, puasa tidak, tapi Islam. Dia Nisfu Sya'ban datang ni, raya datang masjid, dia macam sibuk sekali raya. Maklumlah kali pertama datang masjid, jadi sibuk hari raya. Hari lain hilang, hari Jumaat hilang, tapi dia Islam. Bukan dia pun ada cemburu dia ataupun sikap pertahankan Islam, tapi kadang berjudi juga tepi sungai. Kadang dia ngacau juga anak orang misalnya. Tapi dia ada Islam, dia ada. Cuma kejahatannya lebih banyak. Bahkan orang ni dikenali lebih jahat berbanding baik. Kalau orang tanya macam mana awak pandangan si fulan, oh teruk tu, orang akan bercakap teruk dia berbanding baik. Manusia ni tuan-tuan, bila kita tanya, sebab kita ni saksi, tu macam itu bagus orang tu. Tapi bila sebut bagus, bukan makna dia tak buat silap, dia ada buat silap. Mesti ada. Dan kalau kita sebut teruk dia tu, kalau kita sebut teruk, takkan dia tak ada baik. Isteri baik. Sebab tengok isteri dia terjaga, anak-anak terjaga. Dia teruk, anak tahfiz. Pelajar terbaik sekolah tahfiz. Dia dah macam nak jahanam lah. Berarti dia ada agama, dia ada cemburu. Sebab tu dia hantar anak di sekolah agama. Sebab tu dia marah anak dia tak semayang. Dia tak semayang, dia diam je. Jadi orang ni kejahatannya lebih berbanding kebaikan. Baik, kita tahu bahawa kalau orang mukmin sebenarnya dia takkan diazab, diselamatkan daripada azab kubur. Ada pun orang yang baiknya banyak, sikit, adalah sikit kejahatan, maka tengok. Kadang-kadang kejahatan ini dia akan diazab dalam kubur sebagai kafarah dia. Kena sebagai kafarah. Dan kadang-kadang diangkat disebabkan doa anak-anak dia. Patut kena azab kubur tapi anak dia doa. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, seorang lelaki yang tiba-tiba dihentikan azabnya dalam kubur dan diangkat darjatnya. Lalu ditanya kenapa ini? Maka dijawab, kerana doa anakmu. Sebab anak kamu doa, henti azab kubur tu. Dan diangkat darjat. Dah henti, dapat tinggi pula darjat kerana doa. Jadi orang yang baik dia banyak, tapi kejahatan ni masih ada, dia mungkin diazab, mungkin, dan mungkin diampunkan. Tapi orang yang jahat pula banyak, baik sikit, maka orang ini akan diazab oleh Allah sehingga dihapuskan segala kejahatannya sebelum dibangkitkan. Dia kena azab. Yang kita dah sebut hadis-hadis tentang azab zina, azab orang makan riba, azab orang yang makan harta anak yatim, maka dia azab sebelum dia dibangkitkan. Ini 4 jenis golongan manusia yang masuk kubur, yang kita sebut golongan orang beriman yang tulen kepada kekasih Allah, pada pencinta kebaikan, orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan dia daripada bahaya kuburnya, amankan dia daripada segala ketakutannya, kerana amal soleh sentiasa mendampingi dia. Sentiasa amal soleh mendampingi dia sehingga menjadi protection.
Baik, kembali apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau cuba suruh kita bayangkan, kalau kamu duduk kat dunia ni miskin daripada amal ta'at, bayangkan dalam kubur nanti bagaimana berkecainya tulang belulang kamu, dihimpit oleh azab kubur. Bagaimana nanti dibuka pintu neraka. Sebagai satu penyesalan disebabkan kamu melakukan kejahatan dan meninggalkan kebaikan. Cuba bayangkan. Tentang bila Rasulullah SAW berdoa, di sebalik kemuliaan Rasulullah, Nabi doa, ada kandungan doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Bahkan Rasulullah SAW berkata pada para sahabat, ta'awwadhu min azabil qabr. Selalulah berlindung pada Allah daripada azab kubur. Para sahabat pun menangis, takut. Sehingga para sahabat kalau tengok kubur, mereka menangis, mereka takut. Kenapa? Kerana di sini ada azab tertentu. Sehingga Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, waktu dia berdiri di perkuburan Baqi', dia menangis. Dia takut. Sehingga bila ditanya, beliau menyatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah, fa inna jaminuhu fama ba'dahu aisaru, wa illam yanju fama ba'dahu asyakku. Sesungguhnya kubur ini transit pertama sebelum akhirat. Kalau selamat, maka selamatlah. Kalau tak selamat, lagi teruklah kita. Maka beliau pun menangis. Kerana fikir selamat tak selamat aku dah kubur ni. Tentang bila kita ziarah kubur, bukan sekadar kita menangisi orang-orang yang sudah pun pergi ni, sebagai satu rahmat dalam hati kita, tanda kasih sayang. Bahkan kita juga menangisi diri kita. Bagaimana keadaan nanti kalau kita berada dalam kubur? Kita sedang menangisi diri kita. Bagaimana nanti kita bersendirian dalam kubur, ditinggalkan oleh semua orang. Suara kita tak sampai pada mana-mana telinga orang yang kita sayang. Suara ini tertanam dalam kubur. Segala kekuatan, segala kemampuan kita semuanya hilang. Dalam kubur bersendirian. Dengan keadaannya gelap, keadaannya dibiarkan. Tak ada orang pergi kubur melainkan dia akan rasa kesunyian yang melampau. Tak bayangkan kita pergi kat kubur, kita rasa sunyi tempat tu. Bayangkan yang dalam kubur tu. Hatta kalau kita pergi ke Baqi', tempat yang paling banyak orang ziarah dalam dunia. Tetapi bila kita ke Baqi', kita rasa kesunyian. Terlalu sunyi tempat yang namanya kubur. Sehingga kosong fikiran kita. Dek sunyinya. Tetapi bayangkan kalau begitu sunyi di atasnya, bagaimana di bawahnya. Untuk kita muhasabah diri kita. Ini kawasan sunyi. Kalau kat sini sakit demam, boleh lagi tengok suami, boleh lagi tengok isteri. Kat sini susah payah, boleh lagi ada kawan-kawan. Kat sana seorang. Benar-benar seorang, benar-benar. Tentang kita kalau diminta berjalan dalam kegelapan hutan di waktu malam seorang diri pun rasa nak tercabut jantung. Pergi jalan dalam hutan, ini kan pula kegelapan kuburnya. Ini kan pula perjalanan kuburnya. Kita diminta kayuh sampang seorang-seorang ke tengah lautan. Gugur jantung kita. Tak apa berlaku tengah laut, ribut, taufan. Mungkin jerung, mungkin ikan Josh dan sebagainya. Seorang tengah laut. Mungkin hantunya, efriknya. Bayangkan seorang dalam kubur jauh lebih seram. Jauh lebih menakutkan daripada seorang dalam hutan belantara. Di lautan yang luas. Tentang kita kalau seorang terkunci dalam bilik pun lah. Ni ada seorang hamba Allah, dia terkunci bilik hotel. Dalam tandas bilik hotel. 3 jam. Separuh gila dia. Jadi kadang-kadang kita masuk tandas hotel tu. Itu dalam hotel tu, dalam tandas dia ada telefon. Sebab apa? Dah banyak orang terkunci dalam tu. Kita kata apa logik dalam hotel ni? Bilik air dia ada telefon. Sebab bilik air rumah kita tak ada telefon. Bilik air rumah kita mungkin pintu tak pernah kunci. Ada telefon. Telefon pula tak berfungsi, jam. Dan setengah hotel ni memang dia dah buat pintu keluar. Kalau belakang pun dia ada keluar ikut tingkat. Dia buat. Tapi ada setengah tak ada. Tak terkunci 3 jam. Bayangkan terkunci 3 jam. Bilik air pun rasa, ya Allah, mati dah aku. Tetapi bayangkan dalam kubur tu. Untuk satu tempoh yang cukup lama. Semua orang faham bahawa berada di alam kubur jauh lebih lama daripada kita berada di atas dunia. Tuan-tuan duduk atas dunia berapa tahun? 60 tahun. Dalam kubur lama pada tu.
Kita tengok sini, kita pergi. Ni, orang ni dulu hidup dunia 30 tahun. Kubur ni dah kat 100 tahun dah. Dia dah 70 tahun dalam kubur. Di dunia 30 tahun je hidup. 70 tahun dalam kubur. Supaya kita tahu itulah dia kubur. Menginsafi hari kemiskinan kita. Sebab itu kita cuba nak jadi orang kaya dalam kubur dengan amal soleh. Sebab kekayaan dalam kubur bukan dengan harta, pangkat. Bukan, dengan amal soleh. Maknanya semua apa yang kita miliki, waktunya, kesihatannya, hartanya, keluarganya untuk buat amal soleh. Kita nak bentuk daripada apa yang kita miliki ini, amal soleh yang akan menemani kita dalam kubur. Untunglah orang yang hidup buat banyak kebaikan. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, wahai kaumku, perbaikilah kelakuanmu di dunia ni lagi, supaya terselamat agamamu, zahir batinmu, sehingga kamu berdiri di hadapan Allah dengan penuh kemuliaan. Lalu Allah tambah segala kemuliaan yang pernah kamu ada. Kalau dulu kamu ada kesihatan, Allah tambah kesihatannya lagi. Kamu ada kekuatan, Allah tambah lagi kekuatan kamu. Kamu ada rezeki, Allah tambah lagi rezeki. Semuanya Allah tambah. Di samping Allah SWT mensyukuri setiap yang kita buat. Maksud Allah syukur, ini Allah beri balasan pahala. Innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu maha bersyukur lagi maha mengetahui. Perkataan syakirun, ini Allah bersyukur. Maksudnya Allah Ta'ala bila hambanya buat baik, Allah beri pahala lebih banyak daripada apa yang dibuat. Itu tanda kesyukuran Allah. Yang memberi balasan. Jadi semua kebaikan kita Allah gandakan. Sebab itu Allah sebut dalam firman-Nya, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan memberikan balasan pada mereka lebih baik daripada apa yang mereka buat. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan memberikan balasan pada hamba kami lebih baik daripada apa dia buat. Tuan-tuan, Allah janji satu kebaikan Allah ganda 10. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan 10 ganda. Bukan sebahagiannya digandakan sampai 700. Bukan sebahagiannya digandakan kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Mungkin ribu-ribu. Cukup tuan-tuan malam Lailatul Qadar 1000 tahun, 1000 bulan. Allah gandakan malam tu. Itu kalau orang tidur ruginya. Satu malam itu bersamaan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Paling minimum lebih baik pada 83 tahun. Saya bayangkan kalau umur kita 60 tahun, dapat je satu malam ni plus 83 tahun kebaikan. Bayangkan kalau kita 5-6 kali Ramadan dapat. Sebab itu orang yang faham dia tak nak tidur dia untuk dapatkan kebaikan usia. Kerana setiap kali kita buat baik, Allah tambah. Rezeki kita Allah tambah. Kekuatan kita Allah tambah. Sihat kita Allah tambah. Itu kita panggil berkat. Allah Ta'ala bukan sekadar tambah kemuliaannya di akhirat kelak. Bukan dalam kubur. Bukan di dunia lagi. Tetapi pun kita gunakan umur kita di sini, kekuatan kita di sini, harta kita di sini, anak-anak kita di sini, pasangan kita di sini untuk akhirat, maka Allah gandakan kebaikannya. Isteri kita, Allah jadikan isteri yang lebih baik pada isteri orang lain. Kerana kita gunakan isteri kita buat baik. Guna isteri kita untuk bantu-bantu agama Allah. Sebab itu bila Umar Al-Khattab berkata pada Ummi Kalthum, isterinya, Ummi Kalthum ni nak beri kita nak beri kamu kebaikan yang banyak. Apakah kamu bersedia? Aku nak berikan pada kamu kebaikan yang banyak pada malam ini. Kerana Umar Al-Khattab ajak isteri Ummi Kalthum membantu seorang perempuan yang sarat, yang ingin beranak, yang berkemah di pinggir Madinah. Dia tak ada duit, dia orang miskin. Kebetulan Umar terserempak dan nampak. Cepat-cepat Umar balik, bawa kelengkapan untuk beranak, menyuruh isterinya Ummi Kalthum, jom Ummi Kalthum, untuk kemuliaan ni. Maka isterinya ikut, membidani wanita ini sehingga melahirkan anak. Lalu kerana gembiranya isterinya angkat budak ni, sehingga dia berkata, wahai Amirul Mukminin, anak ni dah selamat lahir. Terkejut perempuan yang beranak tu. Dia tak tahu yang layang di selama ini lah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Tapi bagaimana Umar bawa isteri? Jom, kita tolong, kita ambil kebaikan ini, kemuliaan ini. Maksudnya tuan-tuan, kita isteri kita nak bawa dia untuk kemuliaan akhirat. Kita nak bawa anak-anak kita untuk kemuliaan akhirat. Jadi apa pun yang kita miliki, kita nak bawa pada kemuliaan akhirat. Nescaya Allah Ta'ala akan tambahkan
kebaikannya atas kebaikan yang dia ada. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, dia seolah-olah dia nak, barangkali bila cakap macam tu, orang jahat pun terfikir saya nak jadi baik. Tapi macam mana nak jadi baik? Bila tengok buruknya kesudahan orang jahat dan hebatnya kesudahan orang baik, maka semua orang kalau didengar benda ni, dia terfikir saya nak jadi baik. Tapi macam mana saya nak mulakan kebaikan saya? Tentu ramai orang jahat nak jadi baik, tapi dia tak tahu macam mana nak mula. Dan dia pun tak tahu bagaimana cara nak meninggalkan kejahatan. Nak mula kebaikan tu satu hal, nak tinggal kejahatan. Dan bagaimana pula dia nak menghadapi orang-orang yang selama ini buat jahat dengan bersama dia, dan menghadapi orang-orang yang baru dia jumpa untuk dia jadi orang baik. Sebab ini 4 halangan utama orang nak baik. Tahu orang kalau jahat, pertama saya katakan dia tak tahu nak mula macam mana. Itu satu masalah dia. Dia tak nak mula daripada mana, nak mula daripada mana. Dan yang kedua, dia pula tidak tahu untuk bagaimana menghadapi kawan-kawan jahatnya waktu nak tinggalkan kejahatan. Sebab kawan dia akan tanya, nak pergi mana tu? Nak beritahu pergi masjid, cuma tak terkeluar. Selama ni pergi kelab malam. Tiba kawan tanya, kau malam ni nampak awal balik, kenapa? Nak pergi masjid. Apa cerita ni? Lain. Nak hadapi kawan dia tu susah. Dan dia pula nak menghadapi orang baik pula. Masuk masjid, gaya masjid pun tengok, ni kaki kelab malam datang masjid. Itu satu hal juga. Menghadapi kelompok orang baik ni, yang sebagainya tak reti memandang dia. Susah. Dan yang keempat, masalah orang jahat yang nak berubah. Maka dia tak tahu macam mana nak dapat kekuatan untuk tinggalkan semua ni. Kekuatan tinggalkan segala kejahatan, kekuatan untuk betul-betul buat baik. Yang pertama tadi saya katakan, dia tak tahu nak mula kat mana. Mula tu kat mana. Yang kedua, dia nak jawab kawan jahat dia macam mana. Yang ketiga, dia nak mengadap orang baik-baik pula ni. Dia dah lama rumah tepi masjid puluhan tahun, tiba-tiba muncul kat masjid. Orang pun tengok, baru keluar gua Soalan-soalan tu sakit hati juga tengok ni. Baru insaf kemimpi kiamat semalam. Jadi dia nak berhadapan dengan orang yang biasa buat baik. Masalah. Tak kuat dia. Malu. Dan dia pun perkara yang menjadi persoalan orang jahat ni juga. Bagaimana saya nak ada kekuatan meninggalkan kejahatan? Kekuatan. Bagaimana saya nak ada kekuatan beristiqamah buat baik? Sebab kita yang dah biasa buat baik pun kita masih lagi mencari kekuatan untuk buat baik. Sebab kita pun tenggelam juga. Apa tadi orang yang nak start? Bebanan. Lalu Syekh Abdul Qadir kata, ianya bermula bila kamu sendiri nak berubah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah orang melainkan dia nak berubah. Maksudnya dia bermula daripada niat kamu nak berubah. Itulah mula dia. Kalau niat kamu nak taubat, ya Allah akan bantu. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, hamba-Ku, engkau datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang padamu dengan berlari. Maksudnya bahawa kita baru nak baik, Allah limpahkan kurniaan tadi lebih cepat daripada apa yang kita niatkan tadi nak jadi baik. Kita kata saya nak jadi baik lah esok. Tak, hari ni Allah dah datangkan keinsafan itu. Hari ni Allah dah bantu kita. Dan Syekh Abdul Qadir menyebut seterusnya, kelakuan jahat itu diubah dengan ikut hukum syarak. Tadi dengan niat nak berubah. Kemudian kelakuan jahat itu boleh diubah dengan mengikut hukum syarak. Baik, kita pun pergi pada hukum syarak. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tak boleh. Ini hukum syarak. Seorang yang nak baik, maka dia kena tinggalkan yang haram. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, begitu juga dengan ilmu. Mula mengetahui ilmu tadi, ilmu tentang solatnya, ilmu tentang taubatnya, ilmu kena belajar. Siapa pun, bila Imam Al-Ghazali menyebut aqabah, penghalang, bagaimana menghadapi halangan-halangan manusia untuk menuju Allah, aqabah pertama yang perlu ditempuhi ialah aqabah taubat. Yang dosa dia kena selesaikan dengan taubat. Aqabah kedua ialah menuntut ilmu. Siapa pun bila dia taubat tapi dia tak menuntut ilmu, dia kembali buat. Pertama, bila kita
nak insaf, kita kena taubat. Dan untuk kita maintainkan taubat, tak ada cara lain melainkan menuntut ilmu. Sebab dia dalam tempat menuntut ilmu lah kita jumpa orang yang akan menguatkan semangat kita dalam taat pada Allah. Orang yang boleh beri ilmu kita dalam mengenali Allah. Sebab di antara azab kubur, kata ulama, dia azab orang yang tidak kenal Allah. Dia azab. Walaupun dia Islam. Tentang dia Islam tapi tak kenal Allah. Macam mana pula ustaz Islam tak kenal Allah? Tentang orang ni Islam keturunannya, tapi dia tak pernah belajar untuk kenal Allah. Sifat-sifat Allah tak tahu. Dia cuma tahulah Allah tu ada, tapi mereka tak kenal Allah. Mereka juga akan diazab kerana kejahilan tentang Allah. Kamu ni artis kenal, selebriti kenal, Tuhan tak kenal. Tetapi kalau kita bos, pekerja kita tak kenal kita, takkanlah kita tak marah. Kamu ni kerja tak kenal aku bos, yang bayar gaji bulan-bulan, kita marah dia. Ni duk makan rezeki Tuhan, segala nikmat Allah bagi, dia boleh tak kenal Tuhan. Tapi dia kenal artis, dia kenal selebriti, dia kenal semua orang-orang yang dia tak patut pun kenal, dan tak ada faedah pun dia kenal. Tapi Allah yang memberikan segala-gala padanya, dia tak ada pemasa untuk kenal Allah, maka dia diazab kerana kejahilan itu. Itu tuan-tuan, kita antara kesibukan kita kat dunia mengenali Allah. Dan kesibukan kita mengenali Allah, kenali Allah, murka Allah, redha Allah. Kenali Allah waktu diterima amalan, waktu tolak amalan. Kenali Allah waktu Allah melimpahkan rahmat atau azab. Sebab tu orang kenal Allah, bila datangnya musibah dia tahu ini azab Allah, peringatan dari Allah. Sebab dia kenal Allah. Dia tahu dalam hidup dia, tiba-tiba dia terkena sesuatu, Allah sedang memberi amaran pada saya. Dia dapat sesuatu, Allah sedang merahmati saya. Allah sedang menguji saya bersyukur atau tidak. Ini orang kenal Allah. Sebab tu dia dengan mudah bila dapat nikmat, ini Allah punya. Bila dapat ujian, dia akan berkata, ini salah saya. Kalau dapat nikmat yang banyak, ini Allah punya, Allah bagi. Kalau dapat musibah, ini silap saya. Sebab tu orang beriman akhirat kelak, waktu Allah kurniakan di syurga dan segala kemuliaan apa, dia kata, ini semua kurnia Allah. Dia tak kata sebab saya ibadat banyak, dia tak. Orang beriman bila dapat kebaikan, cepat-cepat kembali pada Allah. Kalau nampak keburukan, cepat-cepat dia berkata pada dirinya, salah kamu lah ni, kamu buat maksiat, kamu abaikan anak yatim, kamu sekian-sekian. Tapi dapat nikmat je, ini kurnia Allah. Ini orang beriman. Tapi sebaliknya, kalau orang tak beriman, kalau dapat susah, Tuhan ni buat aku susah. Kalau dapat senang, tengok ilmu aku, tengok keturunan aku, tengoklah bakat aku, terpendam. Saja tak nak tunjuk lagi, ni baru tunjuk. Zaman miskin tu kata, ya Allah tolong aku, kenapa kau miskinkan aku? Bila kaya, skill kita. Sebenarnya dulu saya miskin saja je ni. Saya sebenarnya kaya saja. Oh dia cerita yang dulu disusah tu saja-saja dia buat susah. Ini orang sombong. Dulu zaman kalah, saya saja je buat kalah dulu. Sekarang saya tunjuk skill saya. Padahal memang dikalah pun dulu. Tapi watak manusia sombong. Orang beriman, dia dapat musibah, dia kata diri dia, salah aku, dosa aku. Dia dapat je nikmat, ini kurnia Allah, rahmat Allah. Kan lain. Hatta saya katakan, orang beriman waktu dia mendapat syurga, dia tak pernah kata, oh ini dulu amalan aku buat. Tapi dia kata, ya Allah, inilah kurniamu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Disebut dulu rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, watak kita orang beriman jelas kat dunia lagi. Kita selalu ingat waktu dapat nikmat banyak-banyak, ni Allah. Waktu dapat musibah, kita pun cek dosa apa aku buat. Bahkan ini dosa pada mak aku, dosa pada ayah aku. Bahkan ini dosa pada aku, pada adik-beradik. Sebab tu Allah tegur aku. Itu orang beriman. Bila dapat je nikmat, ya Allah, ini kurniaanmu, rahmatmu. Kalau engkau tak beri, siapalah aku, ya Allah. Sebab engkau berilah aku dapat ni. Kalau engkau tak beri, siapalah aku. Maka ini watak orang beriman. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut balik pada orang yang jahat nak jadi baik. Pertama niat tadi, yang kedua ikut hukum, kemudian ilmu, kemudian takdir. Terima takdir Allah, terima. Tentang takdir Allah itu umpama bila nak potong satu anggota badan dibius. Tentang anggota yang dibius tu memang tak boleh gerak apa-apa, cuma menunggu dipotong atau sebagainya. Takdir Allah macam tu, macam bius, kita tak boleh buat apa. Maka belajarlah redha. Mulakan belajar takdir Allah ini dengan sabar. Yang kedua, belajarlah dengan redha. Yang ketiga, belajarlah dengan suka.
3 peringkat orang dalam menerima takdir Allah. Peringkat paling rendah sekali, wajib kita sabar. Wajib. Sabar pada takdir Allah ini wajib, bukan sunat. Sabar. Apa pun takdir Allah pada kita yang kita tak suka, sabar. Yang kedua, redha. Yalah, Allah dah takdir, kita kena terima. Yang ketiga ialah suka. Ada kebaikan. Tak ada kebaikan. Saya yakin ada kebaikan. Setiap musibah-musibah ni ada kebaikan. Kadang-kadang kita sedih rumah terbakar, rupanya nak ganti rumah baru. Kadang-kadang kita sedih kereta aksiden, rupanya nak dapat kereta lebih baru. Kadang-kadang kita sedih dibuang kerja, rupanya nak dapat peluang lebih baik. Ada orang dia gembira, kemudian ada orang gembira awal lagi, walau belum nampak. Ada orang dulu kena buang kerja, sedih sangat-sangat, marah semua orang. Tiba dapat offer baik, baru nampak Allah ada hikmah. Tapi lambatlah, lepas dah maki ramai orang, lepas dah marah banyak orang, akhirnya baru dia nampak, oh ini dia. Ada orang yang iman dia kuat, sebab iman ini akan menjadikan kita melihat masa depan dengan cepat. Lagi kuat iman seseorang, lagi cepat dia nampak depan. Lagi lemah iman seseorang, dia tak nampak, hijab. Tak ada orang beriman, dia kena apa pun dia nampak depan sekali, akhirat. Tak apa, saya dijanjikan pahala. Apatah lagi hikmah-hikmah di dunia, lagi dia nampak ada hikmah lah tu. Maka dia dengan tenang melalui segala ujian takdir Allah Ta'ala. Jadi Syam Abdul Qadir ajar, lepas kamu dah tahu keinginan nak berubah, tinggal dengan melazimi syarak, dengan menuntut ilmu dan redha dengan takdir Allah. Bila kamu dah keadaan macam ni, kamu akan nampak kelembutan Allah. Kadang-kadang orang jahat terfikir, kenapalah aku jahat, 10 tahun aku jahat, kenapa redha? Ada hikmah dia. Ada hikmah sebalik kejahatan kamu tadi, untuk kamu insan lebih baik pada orang lain. Maka dia akan nampak kelembutan Allah selepas dia sabar dengan takdir. Kadang-kadang orang jahat nak berubah. Dulu senang dapat duit, lepas jadi baik payah dapat duit. Zaman-zaman jahat senang dapat duit, jahat. Nak makan-makan buah pun senang, petik je buah orang, senang. Agak-agak nak duit, curi je duit, senang je. Sekarang susah. Dia permulaan dia bila nak baik, dia nampak macam rezeki dia susah. Sebab Allah nak uji keikhlasan, supaya dia tak dapat rezeki lagi, melainkan dengan cara ilmu yang benar. Dulu tipu orang tu, tipu orang, macam senang je duit dulu. Sekarang bila dia dah memilih halal, dia mula nampak susah. Dulu nak dapat projek ulur, dapat ulur. Sekarang tak boleh ulur pula, macam payah je. Itu ujian dia, untuk dia dapat benar-benar bersih. Maka sabar sekejap, sabar sehingga dah habis sabar kita, maka datang kelembutan Allah. Allah tunjuk jalan, Allah menampakkan kita, sehingga kita lebih yakin bahawa dengan baik rezeki kita lebih luas. Ketika itu kata Syam Abdul Qadir, Allah Ta'ala akan, ni ungkapan dia, Allah akan benar-benar beri kita makan selepas kita lapar. Tuan-tuan, nikmat paling sedap makan bila kita lapar. Ni nak Ramadan ni, selera datang lah. Kita tak selera. Pak, kena puasa sebulan. Itu tengok semua benda yang dulu tak boleh makan, macam boleh makan je. Selera datang. Tak umpama orang taubat, mencari jalan baik, saya katakan dia akan melalui kesukaran dia, tapi kelak dia akan nampak kesenangan. Umpama orang lapar jumpa makanan, oh sedap, nikmat. Umpama orang yang dahaga dapat minuman, artinya dia mulai fasa kemanisan dalam taat. Dulu dia mengalami kesukaran dalam taat, sebab Allah nak uji dia, benarkah dia nak berubah, benar ke? Allah nak uji dia, ikhlas ke dia nak berubah? Allah nak uji dia, kuat ke angin perubahan dalam dirinya, atau hangat-hangat teh ayam? Allah akan uji. Bila benar dia menempuhnya, redha dengan takdirnya, dia seperti mendapat makan sesudah lapar, minum sesudah dahaga, mendapat pakaian sesudah telanjang. Oh, dia akan merasakan nikmatnya. Maka dalam seluruh perjalanannya, Allah Ta'ala muliakan dia. Maka Allah Ta'ala akan didik dia, ajar dia untuk mula mengawal hawa nafsunya, sehingga dia tidak lagi punya keinginan pada hawa nafsunya, mengikut perintah Allah secara mutlak, mengikut syariatnya secara mutlak. Maka hari-hari yang dilalui ialah hari untuk dekat dengan Allah, sehingga dia bertemu dengan Allah. Siang dan malamnya ialah perjalanan dekat dengan Allah. Bukan tidurnya mendekatkan dia pada Allah, bukan sekadar waktu jaganya, tidur pun mendekatkan dia pada Allah. Maka ini perjalanan orang yang nak baik, orang yang nak taubat,
wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.